وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا يا الله اجعل kami ajarkan kepada kami yang jahil. Wazakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid-din, Allah Tuhan kami, terangkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an, Allah Tuhan kami, rizqkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa 'amalan salihan, Rabbana, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumeetukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahu al-azim. Bagaimana kamu kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asalnya kamu adalah mati dan dihidupkan balik kamu dan dihidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan, kemudian kamu dihidupkan balik, kemudian kepada Allah kamu akan dikembalikan. Shadaqallahu al-azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir. Mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Dalam lepas kita baca ayat 27 dari surah Al-Baqarah, kita sebut dalam kuliah kita lepas tentang siapakah orang fasik. Orang fasik adalah, kita dah sebut hari itu, al-fisq. Kalimah fasik ni asal maknanya adalah koyak. Orang fasik adalah orang yang terkoyak iman. Kafir makna itu, asal makna kafir itu al-kufru huwa as-satru. Kufur tu maksud asalnya adalah as-satru, untuk tukang kebun tu dipanggil sebagai kafir dalam kalangan orang Arab. Kenapa orang Arab panggil kafir? Sebab tukang kebun ni dia telah tutup benih-benih yang dia nak tanam. Dia ambil benih, dia letak dalam bumi, dia ambil tanah, dia tutup benih. Tindakan tutup itu dipanggil sebagai kafir dalam bahasa Arab. Jadi kafir adapun dalam istilah kita merujuk kepada orang yang telah menutup hatinya daripada dimasuki hidayah. Kafir. Adapun orang munafik adalah asal-asal nifaq ni lubang nifaq. Kalau kita pergi kat negara Arab, dia ada sejenis binatang popular di kalangan orang Arab, iaitu dog. Orang Melayu kita panggil bewak pasir. Dia bukan bewak, kalau dog. Sebab bewak boleh makan, dog boleh makan. Orang Melayu kita panggil bewak pasir. Dia pergi kat padang pasir, dia buat bewak. Yang ni bewak pasir ni, dia kata, padahal bewak lain, dog lain. Dog ni hidup dekat padang pasir, selalu tempat dog dia ada lubang. Dan dog ni selalu kalau dia buat lubang, dia bukan buat satu lubang, dia akan buat 2-3 lubang. Tujuan dia bila dia masuk dalam lubang, orang nak pergi tangkap dia, dia boleh lari lubang satu lagi. Itu tujuan dog ni, dia buat banyak lubang, tempat tinggal dog lah. Munafik pun begitu juga. Orang munafik ni dia kurang-kurang tentang dog, iaitu dia pamerkan benda lain, tapi sebenarnya ada benda lain dalam jiwa ni. Dia pamerkan macam Islam, tapi sebenarnya tidak Islam. Dia ada lubang lah untuk nak mengelak diri, mempamerkan yang dia itu kufur. Ini orang munafik. Adapun fasik maknanya koyak. Koyak dengan maksud orang fasik ni telah mengkoyakkan iman ni. Kita kalau tengok orang buka aurat sebagai contoh, kadang-kadang kita confuse, ini Melayu ke kafir ke apa. Kadang-kadang sebab orang Melayu dia tak akan buka aurat. Tiba-tiba ada di kalangan orang Islam, contoh budak perempuan kulit gelap putih pakai skirt, kita boleh tengok kau jauh, kita buka ni kafir. Dia ingat kafir, rupa-rupanya Islam. Kita tu kata kafir kau jauh tu, itu pergi koyak.
dan terkoyak Islam ni. Jadi fasik itu sendiri makna lain adalah koyak. Orang fasik yang kita nak bahas ni pula adalah orang yang membiasakan hidupnya dengan maksiat. Orang yang membiasakan hidup dengan maksiat ni, istilah Islam kali sebagai fasik, dan Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang fasik. Dalam ayat 27 yang kita gunakan lepas, Allah Ta'ala sebut 3 perkara. 3 perkara yang disebut sebagai orang fasik. Yang pertama, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla. Yang ketiganya, wa yufsiduna fil ardh. Dan natijahnya ulaika humul khasirun. Kata Allah Ta'ala, ciri-ciri orang fasik itu, yang pertamanya mereka merobohkan janji-janji yang mereka lakukan dengan Allah. Jadi janji yang telah lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat satu alam yang dikenali sebagai alam ruh. Kita ada satu alam namanya alam ruh. Hidup kita ni tak boleh lari daripada beberapa jenis alam. Satu dia panggil alam ruh. Sekarang ni kita panggil alam nyata. Nanti kita akan jumpa alam kubur. Lepas ni kita akan jumpa alam barzakh. Kalau orang kita tanya orang buta tu, dia ada satu alam bagi orang buta namanya alam ihsan. Orang buta ni dia ada alam ihsan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang buta, tapi buta dia tu kita pergi tanya, baju kita ni warna apa, dia boleh bagi tahu warna apa. Padahal dia buta, mana dia boleh tahu? Sebab orang buta ni dia ada satu alam namanya alam ihsan. Kadang-kadang kita tengok orang buta ni, kita pergi satu tempat, kadang-kadang sesak tak boleh makan. Orang buta ni kita pegang, tarik 2-3 kali jalan, dia boleh jalan tak sendiri-sendiri, tak sesat lah orang buta. Macam mana orang buta ni boleh tahu? Sebab dia ada satu alam bagi orang buta namanya alam ihsan. Orang buta kan, orang buta naik bas tak pernah sesat. Orang buta kalau naik bas nak pergi satu tempat, dia boleh tahu sampai tak sampai. Padahal dia bukan tahu pun, dia bukan nampak pun tempat nak sampai. Kita orang mata celak ni kadang-kadang dah tajam lah. Orang buta tak tajam lah. Kenapa tak tajam lah? Sebab orang buta ni Allah Ta'ala bagi satu kefahaman namanya alam ihsan. Dia goyang banyak kali, dia boleh tahu ni goyang sampai ni. Walaupun atas bah dia goyang banyak kali. Kita naik bah ni, dia goyang banyak kali kan? Wow, goyang. Tapi orang buta kalau nak pergi mana-mana, dia naik bas, dia boleh tahu tempat sampai tak sampai. Kita macam mana boleh tahu, dia kata goyang. Kita pun goyang, atas bah tu goyang berapa kali kan? Tapi dia boleh tahu goyang, ada cara goyang tu nak sampai ke dia. Kalau goyang macam ni, dia kena tekan swing, nak bagi bah berhenti. Orang buta, dia ada alam lah bagi orang buta, dia panggil alam ihsan. Itu orang buta kan. Kita orang celek ni kita mimpi. Orang buta pun mimpi. Tapi kita confuse orang buta mimpi, nampak apa dalam mimpi? Ada style, dia panggil alam ihsan. Kita sekarang ada alam dunia, alam roh, alam kubur, alam barzakh. Jadi satu lagi sekarang alam maya, alam internet. Orang itu baru kena akui lah hari ni kan. Tapi nak bagi tahu ada satu alam sebelum ni, dia panggil alam roh, yang kita ni telah janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Kita kata bala syahidna, qalu bala syahidna. Manusia jawab, betul kamu adalah Tuhan, dan kami bersaksi bahawasanya kamu adalah Tuhan. Kita bersaksi itu, kita berjanji itu dekat satu alam namanya alam roh. Dan alam roh ni kita berjanji nak amalkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba orang fasik dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang fasik adalah orang yang menyalahi janji. Orang fasik satu. Yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla. Mereka memutuskan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh mereka hubungkan. Kita sebut hari itu yang dikatakan memutuskan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh hubungkan ada 3 perkara. Yang pertamanya, hubungan antara kita dengan Allah. Orang fasik ni dia tak jaga hubungan dia dengan Allah, maka dia tak sembahyang. Itu contohlah orang fasik. Yang keduanya, orang fasik ni dia memutuskan hubungan dia dengan syariat itu sendiri. Politik Islam, ekonomi Islam, tidak ada Islam. Semua yang mengatakan Islam itu tiba-tiba dia memutuskan hubungan dengan diri dia, maka dia dikategorikan sebagai orang fasik. Yang ketiganya adalah
hubungan dia sesama manusia. Kita ni ada hubungan antara kita dengan manusia, hablun nas, pertalian antara kita dengan manusia lain. Makanya kita pun diajar di dalam Islam ada sifat toleransi perbezaan di antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada satu kalangan manusia ni dia tak serupa dengan style kita. Dia tak serupa, itu bukan alasan untuk kita nak bergaduh antara satu dengan yang lain. Dan kalau kita pergi kat dunia hari ini ada berbagai-bagai mazhab. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hanbali, ada Maliki, macam-macam mazhab. Dalam hari dekat Malaysia ni pula bukan sekadar berbilang-bilang mazhab, berbilang-bilang parti pun ada. Parti UMNO, PAS, PAP, IN, Pakatan Rakyat, macam-macam nama parti ada. Segala nama parti-parti ni kita nak masuk parti mana masuk je lah, masuk. Walaupun mana negara ni negara demokrasi, masuk. Jadi siapa-siapa masuk dalam parti itu memang tugas rakyat apabila duduk dalam sebuah negara demokrasi. Tetapi dengan berbezanya parti ini bukan alasan untuk nak bergaduh antara satu dengan yang lain. Perbezaan parti ini bukan alasan untuk kita nak berbunuh-bunuhan antara satu dengan yang lain. Tak wajar. Lepas tu rupa-rupanya perbezaan itu Islam dah ajar macam mana kita nak atasi perkara itu. Caranya adalah toleransi antara satu dengan yang lain. Kita jangan hormat orang punya kepercayaan, kita hormat kepercayaan dia punya pasal. Tapi tugas kita kalau kita nak panggil, kita nak tukar kepercayaan kawan kita dengan kepercayaan yang lain, tugas kita kena cerita. Ataupun dalam bahasa Islam bagi dakwah, dalam bahasa politik dia bagi kempen. Itu kaedah hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hatta berbeza agama sekalipun, kita ni orang Islam, kita berkawan dengan orang Hindu, kita berkawan dengan orang Buddha, kita kawan dengan orang Kristian. Itu kepercayaan dia. Kita nak paksa dia masuk Islam tak boleh. Islam ajar la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Nyata kebenaran berbanding kesesatan. Orang tu dia rasa Hindu tu betul, dan kita hidup yakin Islam ni betul. Orang tu dia yakin Buddha dia betul, Kristian dia betul. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam, tak boleh. Jangan paksa dia. Tapi Islam ajar pada kita ada satu benda, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dia mengajaklah manusia ni kepada agama Tuhan itu dengan kebijaksanaan. Makanya kita dakwah. Kita ada apa daripada Islam, cerita Islam kat dia. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, kita ingat satu je. Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Muhammad, bukan tugas kamu memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang, tapi yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hidup kita ni mesti berbeza antara satu dengan yang lain. Jadi bila berbeza ni, dalam keadaan berbeza itu bukan alasan untuk kita nak bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain. Dan kita tak boleh nak putuskan hubungan tadi sehingga sampai satu tahap terputus hubungan silaturahim. Lagi-lagi dah diharamkan dalam Islam. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannatal qati', tak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kata Nabi SAW. Dua. Yang ketiga ni kata Allah Ta'ala, sifat orang fasik adalah wa yufsiduna fil ardh. Mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan kerosakan? Yang pertama ni mereka melakukan kezaliman. Yang keduanya mereka cenderung dengan orang melakukan kezaliman. Yang ketiga ni mereka melakukan maksiat. Yang keempatnya mereka cenderung kepada orang melakukan maksiat. Empat perkara yang dikatakan sebagai melakukan kerosakan di atas muka bumi. Bila ada tiga perkara ni, maknanya mereka ni adalah orang-orang fasik. Bila mereka fasik, ada satu natijah. Natijahnya, ulaika humul khasirun, mereka adalah golongan yang rugi. Dunia mereka rugi, akhirat dan bila-bila mereka rugi. Ini cerita yang kita telah kuliahlah dan kuliah lepas. Ulang balik tambah sikit daripada apa yang kita kuliahkan lepas, insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita sambung pada ayat ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan asal-asalnya kamu ni mati. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan kamu, kemudian Allah Ta'ala matikan kamu, kemudian Allah Ta'ala hidupkan kamu, kemudian kepada Allah kamu akan dikembalikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nombor satu punya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan.
Macam mana kamu boleh kufur dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala tanya soalan. Dia soalan ni kadang-kadang ada soalan yang Allah Taala tanya, Allah Taala nak suruh kita jawab. Tetapi ada soalan-soalan sebenarnya Allah Taala tanya ni bukan nak suruh kita jawab, tapi nak suruh kita fikir. Kadang-kadang kita cakap dengan kawan-kawan kita ni, ada soalan yang kita tanya ni suruh kawan kita jawab. Kita telefon kawan kita, kamu kat mana ni? Saya dekat masjid. Ada jawapan dia. Tapi kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita, kita tanya soalan bukan nak suruh dia jawab, tapi nak suruh dia fikir. Ada kan? Kaedah kita tanya soalan nak suruh dia fikir ni, Quran pun ada kaedah. Banyak kadang-kadang kita dah buat hari-hari macam tu, sembang-sembang kawan-kawan kita kan. Kita tanya soalan, dan sekali kita fikir. Kita ada anak sebagai contoh, kadang-kadang kita tanya soalan pada anak kita, menyebabkan dia terfikir. Dia buat jahat ke, ataupun pergi sekolah malam nak belajar. Kita pergi tanya soalan, ni kamu ni pergi sekolah, siapa bagi duit poket? Tanya soalan tu. Kita bukan nak suruh anak kita bagi jawapan, sebab kita pun tahu yang duit dalam poket dia tu kita bagi, dan anak kita pun tahu duit dalam poket dia pun kita bagi. Anak kita pun tahu. Tapi kita tanya tu, duit kamu dalam poket siapa bagi? Anak dia fikir, bapak aku lah, siapa lagi? Bila ada soalan macam tu, akhirnya anak dia berfikir, dan bila fikir dia tak akan malah pergi sekolah. Contoh kan. Jadi kita tanya soalan tu bukan sebab kita nak tunggu jawapan. Kita tanya soalan tu nak bagi orang fikir. Ni benda ni jadi kebiasaan dalam hidup kita pun macam tu. Biasalah, hidup kita memang macam tu lah. Anak sendiri tu kadang-kadang banyak keadaan nak buat macam tu lah kadang-kadang. Macam ada satu kes dulu berlaku, ada satu kes tak sebut lah, kes ni panas sikit. Tak apa, tapi nak bagi tahu, hidup kita bertanya dengan tujuan untuk nak dapat jawapan ni, nak suruh orang fikir ni benda biasa. Antaranya kaedah ni digunakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat kita baca. Allah Ta'ala bertanya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ni soalan ni Allah Ta'ala tanya bukan nak suruh kita jawab. Allah Ta'ala tanya soalan ni nak suruh kita fikir. Ni kamu ni kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Dulu-dulu kamu ni tak ada, kemudian Allah Ta'ala bagi kamu hidup, kemudian Allah Ta'ala bagi mati, kemudian Allah Ta'ala bagi hidup, dan kemudian kamu akan kembali kepada Allah. Bila Allah Ta'ala tanya soalan ni, kita berfikir, tak boleh jadi kafir, tak boleh jadi kafir. Nampak? Kaedah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak cakap guna style, tanya soalan nak bagi orang fikir, itu style Allah sebenarnya. Itu style Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, ayat ni Allah Ta'ala tanya soalan, tapi soalan Allah Ta'ala itu nak suruh kita fikir. Lalu dia kemukakan beberapa nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitu dia ungkit balik. Kaedah ungkit pun cara untuk nak bagi manusia ni mempengaruhi manusia yang lain. Kita ni kadang-kadang nak mempengaruhi manusia lain, kita kena ungkit balik budi baik kita, apa yang kita telah buat pada dia. Bila kita ungkit, kadang-kadang orang ni yang tak terpengaruh dengan kita banyak terpengaruh dengan kita. Terpengaruh ni sebab apa? Sebab kita pergi ungkit balik. Contoh, kadang-kadang kita ni pernah tolong kawan kita. Tolong macam-macam lah kita tolong kawan kita, bagi duit lah. Kadang-kadang bila time dia tak ada rumah, anak dia pergi sekolah, kita pergi hantar anak dia pergi sekolah. Contoh, anak dia pada sekolah, kita pergi ambil anak dia, hantar awak dia rumah kan. Jadi kita macam-macam kebaikan kita buat pada dia. Satu hari kita pula tak ada duit, contoh. Dan kita dapat tahu kawan kita yang kita tolong selalu dia ada duit. Kita pun rasa nak pinjam duit dia, kita pergi rumah dia, minta pinjam duit, contoh. Pinjam duit, tiba-tiba dia ni nampak berat, macam susah nak bagi. Kita pun mungkin, aku ni anak kamu malam dulu susah pergi sekolah, aku dah pergi hantar. Anak kamu balik tak ada, awak nak pergi ambil, aku pergi ambil. Duk ungkit kawan tu asal-asal tak nak bagi, jadi bagi pula dia. Sebab apa ungkit? Kaedah ungkit. Hidup kita memang kaedah ungkit. Orang kalau hidup dengan dalam dunia bisnes, lebih-lebih lagi kuat mungkin. Betul? Kita ni orang bisnes lagi kuat mungkin. Nak bagi orang beli barang macam-macam lah, ungkit begitulah, begini aku jual barang aku lah, takkan kau tak nak beli barang aku dulu, aku beli barang kamu, macam-macam. Kaedah ungkit ni biasa lah hidup kita. Kita ni, kalau kita buat satu kebaikan, kita pergi ungkit balik dalam keadaan itu nak melemahkan semangat orang, itu jadi kaedah baik. Tapi kalau kita pergi ungkit, tujuan nak berhentikan orang itu daripada melakukan kejahatan, yang itu tak apa. Yang itu tak apa. Macam mana contoh, kadang-kadang kita mengungkit
untuk mengungkit tindakan orang lain. Kita ungkit tindakan orang lain tu dengan tujuan nak melemahkan semangat kawan tu. Dan tindakan sebegitu pula dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala disebut, dan Nabi Muhammad SAW pernah sebut ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah cakap dengan dia. Ada 3 golongan kata Nabi. Salah satu naikan ibu Allah yaumul qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah Taala telah cakap dengan dia. 3 golongan. Apa dia? Yang pertama kata Nabi SAW, al-musmilu izarahu, orang yang pakai pakaian ni labuh kerana sombong. Yang ni Allah Taala telah cakap dengan dia. Yang keduanya, orang yang menjual barang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia barang nak bagi laku, betul bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dia. Dia jual air dalam botol, dia kata air dicelup janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengawal dari turun. Lepas tu dia kata wallahi celup janggut Nabi subuh. Nampak? Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melariskan barang orang sebegini. Allah Taala akan cakap dengan di akhirat nanti. Yang ketiga kata Nabi sallallahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mannan la yu'ti syai'an illa man nabi. Orang yang mungkin-mungkin, dia tak akan mungkin, dia tidak akan memberi suatu perkara kecuali dia akan ungkit benda itu. Dia bagi duit pada kawan tu semasa kawan tu miskin, ambil duit RM1,000 contoh. Duk lama kawan tu mereka kaya tapi kaya pada dia. Dia berungkit, kaya aku dah tu tolong dulu. Nampak? Yang ini ungkit orang sini ni Allah Taala tak cakap dengan dia akhirat nanti. Kita ni tunggu ustaz dah mengajar dalam ramai-ramai ni ada anak murid kita belajar. Dia dengar kuliah kita. Dia pun pandailah sikit. Lepas tu boleh sama belajar pada sampai ke Jordan, ke Mesir, ke Pakistan, habis ngaji. Balik-balik jadi tu alim. Hebat, popular, lebih popular daripada ustaz dia yang kasar. Orang tadi tak ada aku aja tu. Nampak mungkin ilmu yang dia telah bagi pada orang lain. Mungkin duit yang dia telah berikan kepada orang miskin. Tujuan apa? Dia nak bagi kawan sakit hati. Contoh kan, tindakan sebegini Allah Taala tidak akan cakap dengan dia. Tapi ada satu lagi, kita nak berhentikan orang daripada melakukan maksiat. Itu tak apa. Kita mungkin, bapa mungkin apa yang dia telah bagi pada anaknya. Tujuannya nak bagi anak dia kalau rempit tak rempit. Macam tu. Itu tak apa. Dua kata wah kata ya kita push anak aku ni pergi mama orang tak mau minum, dia nak kata ya lagi. Kita tak macam mana lah kita mungkin. Ni motor kamu ni, duit aku tahu. Bagus biji. Motor kamu ni kamu tak kata ya ni. Motor ni ayah beli tau. Beli duit ayah kan orang lain. Itu mungkin balik motor kita beli. Bila dengar tu anak kita malu angkat tayar, dia tak jadi nak angkat tayar. Maksudnya kita mungkin dengan tujuan nak memberhentikan maksiat. Kita mungkin dengan tujuan nak memberhentikan maksiat, itu dibenarkan. Yang kita sebut tak boleh tadi ni, kita mungkin sebab nak melemahkan semangat orang. Itu tak boleh. Tak ada kan dengan maksiat apa saja nak bagi kawan tu sakit hati contoh. Yang itu haram, itu tak boleh. Tapi kalau kita mungkin nak memberhentikan maksiat, maka itu dibenarkan. Dan kaedah mungkin nak memberhentikan orang daripada melakukan maksiat ni Allah Taala pun guna. Ni Allah Taala mungkin ni. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Dengan Allah Taala mungkin. Macam mana kamu boleh kufur dengan Allah SWT? Ni jadi kafir ni kenapa agak? Duk lawa sangat Allah Taala ni kenapa agak? Sebab apa? Wa kuntum amwatan, yang kamu ni asal-asalnya tak ada. Kamu tu sendiri tu asal-asalnya tak ada pun. Betul? Bahyakum Allah Taala tu bagi ada. Bila dengar tu jam sikit. Kita ni tak ada. Tiba-tiba Allah Taala bagi ada ni lagi lawan tu Allah Taala tak kena. Tak kena cara tu kan. Jadi bila Allah Taala okey tu kita fikir tak ada ni. Kita berhenti daripada jadi kafir. Kita berhenti jadi kafir, kita jadi mukmin balik. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lepas tu Allah Taala sebut pula dalam ayat ni, dia kata wa kuntum amwatan, asal-asal kamu ni mati. Kita ni kata asal-asal mati macam mana? Sedangkan mati apa dulu tak ada. Dia dah mati ni, kaedah mati ni mesti bermula daripada hidup, baru ada cerita mati. Yang kita ni sebenarnya tak ada. Lepas tu mati apa? Allah Ta'ala guna ayat wa kuntum amwatan, yang kamu ni asal-asalnya mati. Sebenarnya kita ni ada dah sebelum ni. Adanya kita ni bermula daripada satu alam roh yang kita sebut tadi, alam roh. Dan kita ni daripada tanah. Nampak? Jadi tanah ni benda mati. Tanah ni benda mati, tanah. Allah
daripada tanah. Start lah Adam alaihissalam pula. Adam alaihissalam tu Allah Ta'ala buat daripada tanah. Dan kita ni pula Allah Ta'ala buat daripada air mani. Atau Allah Ta'ala buat kita kan. Allah Ta'ala sebutlah semua ni di dalam Al-Quran, min ma'in dafiq, daripada air yang memancar, yakhruju min sulbi wat tara'ib, yang Allah Ta'ala keluarkan daripada sulbi dan tara'ib, tulang sulbi orang perempuan. Allah Ta'ala buat manusia tu kan. Jadi bila Allah Ta'ala buat daripada air mani, daripada tanah, disebut pada Adam AS, yang tu dikategorikan sebagai mati ya. Daripada mati tu Allah Ta'ala bagi hidup, fa'ahyakum, lalu Allah Ta'ala hidupkan kita. Apa maksud? Daripada tak ada nyawa Allah Ta'ala bagi nyawa. Daripada kita kecil jadi besar Allah Ta'ala buat. Daripada lapar Allah Ta'ala bagi kenyang. Itu maksud ahyakum, bagi hidup tu. Dan kenapa Allah Ta'ala ni dihidupkan kita? Kenapa kakak? Kenapa dia boleh bagi nyawa kepada kita? Hidup ni benda utama dalam kehidupan. Kita ni Syekh takkan jadi Islam kalau tak ada hidup. Bumi ni takkan makmur kalau tak ada hidup. Hidup ni nikmat yang paling besar. Kita ni takkan hidup atas muka bumi Allah. Takkan ada atas muka bumi Allah kecuali Allah Ta'ala bagi ruh, kecuali Allah Ta'ala bagi nyawa. Nikmat yang mula-mula sekali kita dapat untuk kita kecap di atas muka bumi Allah Ta'ala, nikmat yang mula-mula sekali nyawa. Itu nikmat paling besar. Kalau tak ada nyawa, tak adalah kita dekat sini. Kalau tak ada nyawa, tak jadi Islam ke kafir kita. Kafir pun tak jadi, mukmin pun tak jadi. Kalau tak ada nyawa, orang pun tidak kita. Kerana nyawa, kita jadi orang. Kerana nyawa, adalah Islam. Kerana nyawa, ada orang jadi kafir. Ada nyawa, adalah kita akan muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya nyawa ni adalah nikmat utama yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Bila nikmat utama Allah Ta'ala bagi pada kita, itulah punca ada kita atas muka bumi, makanya kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tu macam mana? Tunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa betul? Allah Ta'ala bagi nyawa. Macam mana kakak kalau kita hidup ni dalam keadaan tak ada nyawa? Tak boleh nak hidup. Tak boleh hidup dalam muka bumi Allah Ta'ala ni tanpa nyawa. Sebab tu nyawa ni benda berharga. Nyawa ni benda berharga. Kita tak boleh nak bunuh orang satu pasal. Tak boleh. Islam ajar pada kita ni tak boleh nak bunuh orang tak tentu pasal. Tak boleh. Bukan cerita nyawa orang, nyawa binatang pun tak bunuh tentu pasal. Tak boleh. Tak boleh. Haram. Tak boleh. Kita ni kaya naik kereta nampak seekor anjing, saja-saja nak pergi langgar, nak pergi bunuh anjing tu. Tak boleh. Haram. Tak boleh. Kita tengok ada apa? Ada benda sebagai semut sebagai contoh. Ambil pergi bubuh minyak bakar. Tak boleh. Haram. Tak boleh. Nak bagi tahu tak boleh. Nabi Muhammad SAW dia pernah sebut la yu'adzabu bin nari illa rabbin nar. Nabi Muhammad SAW pernah sebut tidak boleh kita nak mengazab sesuatu benda dengan api kecuali yang boleh azab itu Tuhan kepada api. Allah Ta'ala yang boleh. Kita ni kadang-kadang tengok semua kadang-kadang mudah-mudah kita ambil minyak kita cuak bagi mati semua tadi. Lepas tu kita bakar api. Tindakan kita bakar semua tu haram. Tak boleh. Haram. Tak boleh. Kecuali dah tak ada cara lain dah nak bunuh binatang itu kecuali dengan api baru boleh. Itu pun kategori darurat. Macam hukum makan babi haram dibenarkan darurat. Ada tak ada cara lain dah kecuali dengan nak jaga cuma makan babi baru boleh makan. Kalau tak boleh. Tak boleh makan. Supaya juga kita nak bunuh semua sebagai contoh. Banyaklah kengga kat pokok tu. Kita macam mana lah nak buat kengga ni. Kita guna dah cara lain. Tak boleh lah kecuali dengan bakar baru boleh. Bagi-bagi nak bakar selalu tak boleh. Tak boleh. Kita ni pergi buat lebok kena main. Orang pergi bakar tu tak boleh. Dia kena fikir cara lain. Fikirlah cara lain. Fikir-fikir dah tak ada cara dah. Lebok nampak kena bakar juga baru boleh bakar. La yu'azzabu bin nari illa rabbun nar. Yang kata Nabi SAW, kita tak boleh mengazab sesuatu benda dengan api kecuali yang mengazab itu Tuhan api yang boleh buat. Allah Ta'ala. Kita tak boleh. Kenapa tak boleh terbasar? Sebab nyawa ni benda berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kat situ insya-Allah. Gitu. Kita tengok hari ni membunuh ni benda biasa sekarang. Kalau tengok cerita Mesir, tengok cerita Syria, cerita bunuh ni nyawa macam tak ada. Tengok kat sana kan. Sehari-hari mati puluh-puluh mati. Sehari-hari mati puluh-puluh ribu dah mati kadang-kadang. Ini cerita berlaku dekat Mesir. Cerita berlaku di Syria.
Dia boleh bunuh orang tu dengan senjata kimia. Bagi satu bahan kimia, sebar dekat situ. Budak kecil mati, orang tua mati. Nyawa je dia ke mana murah. Sedangkan Islam ni tak nyawa ni benda cukup berharga. Islam. Sebab tu bila Islam meletakkan nyawa ni benda berharga, ada satu hukuman dalam Islam bagi orang berbunuh-bunuhan. Dia bagi hukum qisas. Dia nak gerunkan kepada manusia agar manusia tidak berbunuh-bunuhan. Maka dia letak undang-undang, kalau kau bunuh orang, maka kau kena hukuman balas. Bunuh balas. Dia bagi hukuman qisas. Kutiba alaikum qisas fil qatla, kata Allah dalam Quran. Diwajibkan kepada kamu hukuman qisas dalam pembunuhan. Bila kita dah bunuh orang, maka dikenakan hukuman balas, bunuh kepada kita. Kalau kita dah bunuh orang, lepas tu kita rasa kita tak nak dibunuh, kita boleh nego dengan ahli keluarga ni. Ya, ini undang-undang Islam lah. Cek, kalau kita kaji betul-betul undang-undang Islam ni, Islam ni agama adil. Saya nak cakap, Islam ni agama adil. Kaji balik Islam, hayati balik Islam. Kita cek-cek tengok Islam ni adil sungguh tu Islam. Kalau kita ni, contohlah kita laksanakan undang Allah Ta'ala sebagai contoh dekat tempat kita lah. Contohlah ni, tak tahu bila sebenarnya, tapi kalau contoh contoh undang-undang Islam ni, bila Allah Ta'ala letakkan satu undang-undang, dia mesti ada 3 perkara Allah Ta'ala nak. Yang pertamanya dia nak zajirah, yang kedua dia panggil radi'ah, yang ketiga dia panggil hadimul intiqam. Zajirah mencegah penjenayah daripada mengulangi jenayah. Radi'ah mencegah orang lain daripada melakukan jenayah seperti yang telah dilakukan oleh penjenayah. Yang ketiga dia panggil adimul intiqam, menghilangkan dendam dalam jiwa mangsa dan juga keluarga mangsa. Sebab itu dalam undang-undang Islam, apabila kita bunuh orang, maknanya kita dikenakan hukuman balas. Dikenakan hukuman balas tu dengan maksud orang lain tu tak akan berbunuh macam kita bunuh, dan boleh mencegah kita daripada bunuh orang. Bila kita tahu kita nak kena bunuh, kita dulu lagi tak bunuh orang. Nampak? Dia ada zajirah, dia ada radihah, dan ada admul intiqam, menghilangkan dendam dalam keluarga mangsa. Macam mana? Caranya adalah bila kita dah bunuh orang, lepas tu kita ni dikenakan hukuman balas dan kita tak nak kena bunuh, kita boleh bincang ahli keluarga ni. Pergi jumpa dengan keluarga dia, bincang ini elok. Saya tak nak kena bunuh. Saya kata bunuh keluarga pakcik sebagai contoh. Jadi saya tak nak kena bunuh. Maafkan saya pakcik. Pakcik dia kata, tak nak, aku tak nak, aku nak kau mati. Nak mati dah kita. Tiba-tiba pakcik kata, okey lah, tak apa, maafkan. Tapi Islam letak undang-undang. Maaf juga, tapi bukan maaf saja-saja maaf. Maaf tu pula jadi satu benda yang disebut sebagai diat, bayar denda. Nampak? Islam ni menghilangkan dendam dalam keluarga mangsa. Islam. Sebab tu kalau kita kaji betul-betul undang-undang Islam, adil Islam ni. Mana ada undang-undang adil seadilnya undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil. Potong tangan bagi pencuri, potong orang ramai. Kenapa kena potong orang ramai? Supaya orang tengok betul-betul takut nak curi. Takut, kena potong lah ni. Takut dulu lagi. Tapi dalam keadaan boleh potong tangan, ada hak pula. Pencuri itu ada hak, orang yang kena curi pun ada hak dalam Islam. Pencuri ni kalau dia mencuri, kita dapat tangkap pencuri. Sampai kesalahan, potong tangan. Okey, hak bagi pencuri tu, contoh nak potong tangan, dia rasa nak santung balik lah tangan, sebab sekarang dah ada teknologi boleh, tak ada apa pun. Potong tangan, lepas tu doktor tu kat tepi tu kan, pak potong, doktor pun ambil balik tangan, tangan jahit masa tu juga dengan teknologi doktor tu lah, boleh, tak ada apa-apa. Itu hak bagi pencuri. Allah Ta'ala bagi hak pada pencuri tu. Nampak? Lepas tu ada hak pula mangsa yang kena curi. Macam mana pula? Barang yang kau curi tu kena hantar balik. Barang yang dicuri, dia rembat kita punya handphone lah, contoh, dia rembat handphone kita. Bila rembat handphone kita, kita nak potong tangan dia, handphone kita tu dia kena hantar balik. Terulang lah macam nak buat. Kalau barang tu dah hilang, dia kena bayar harga nilai. Harga handphone tu berapa. Kalau dapat balik barang, dia kena bagi barang. Kalau tak bagi barang, dia kena bagi nilai kepada barang. Adil undang Allah, adil undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undang-undang ini, dia tak kena buat pakai harga. Memang tak dapat lah barang kau. Tapi Allah Ta'ala undang-undang, aku kena hantar balik. Kita pergi tangkap orang tu mencuri. Tangkap tu, tak sempat nak lapor pada mahkamah. Dia ambil barang dia bagi balik pada kita. Selamatlah tangan dia daripada kena potong. Nampak? Adil undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ni sifatnya, sifat agama Islam ni pemberian hak. Ihqaqul haq, memberikan hak kepada mereka yang berhak. Kalau ada hak, kita bagi hak ni. Itu dalam Islam. Nampak?
Hatta pencuri pun ada hak. Orang yang merompak pun ada hak. Orang yang melakukan jenayah pun ada hak. Orang mangsa jenayah pun ada hak. Semua hak-hak ni diakui di dalam Islam. Undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insya-Allah. Tak. Jadi Allah Taala ni sebut Allah Taala hidupkan kita. Satu nikmat besar Allah Taala bagi. Bila Allah Taala bagi nyawa, faham nyawa ni cukup bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh nak bunuh orang tentu pasal, tak boleh. Nak bunuh binatang tentu pasal, tak boleh. Duk jalan tengok kucing, saja-saja pergi ambil kucing, pergi potong kaki dia. Tak boleh. Ni ada tak orang macam tu tau. Kita kena pergi nampak dekat kedai-kedai. Tengok kucing tu berjalan, kaki sebelah ada. Dia ada 3 kaki, kaki satu dah pernah potong. Ada je orang Melayu, kita kena buat macam ni. Ada orang Melayu, orang Malaysia. Sebab ada orang kata ini memang budaya orang Cina. Dia kalau kedai dia, mari kucing pergi curi ikan, dia potong kaki sebelah. Kita orang Islam jangan nak buat haram, ingat. Walaupun kucing sekalipun. Kita duduk tengah makan, ada kucing, moyang-moyang. Jangan sepak kucing tu, jangan. Ambil bagi sikit, Allah kena kunyur kita. Nak bagi sikit ke kucing, tak boleh bagi. Bagi apa masalah? Ambil sikit, cuba bagi ke dia. Masalah dia mengada-gada tu masalah dia nak pula. Bagilah sikit, kucing tu ialah kucing. Kau tahu lah kucing. Orang mengada-gada pun berlambak, kucing mengada-gada lagi berlambak. Betul. Kita pergi dekat Indonesia, kita pergi dekat Pakistan. Orang-orang miskin tu ramai kat sana. Anak masa belajar Pakistan, datang orang Malaysia pergi ke Pakistan. Nombor satu kita pesan, kalau ada budak minta sedekah, jangan turun bagi, jangan. Nak bagi ni dia, nanti nak bagi nanti. Nanti kita turun pada depan shopping. Adalah budak dah follow kita, jangan turun bagi. Nanti kita pula tahan. Sebab kita bagi, ambil lah. Kita orang Malaysia ni baik, dia rasa pemurah sangat, dia bagi. Lepas bagi dia pergi cerita kat kawan-kawan dalam masjid, pada datang pakai nak shopping mana kita itu. Okay? Jadi bila nak buat, pergi, relax, jangan bagi lagi. Bila ada shopping-shopping, bila nak balik naik bas, baru bagi. Nanti dia nak seru pun, kita dah balik dah. Nampak? Dia orang bukan macam tu share. Kucing lagi, macam tu. Kucing. Nampak? Kucing. Tapi janganlah kita tu sepak tu pasal apa salah kawan tu kita. Sepak kawan tu kan. Jangan. Kucing pun kita kena raih, kita kena hormat kucing. Anjing pun kita kena raih, kita kena hormat. Walaupun anjing sekalipun. Jangan minta blok lah. Orang Malaysia ni minta blok. Anjing ni nampak, tak boleh ni. Kalau anjing mesti kita. Apa lah. Anda tak faham tu. Orang Malaysia ni, itulah baru tengok seorang perempuan tu kan. Dia berbuka puasa dengan anjing. Dia buat satu video, lepas tu ada background lagu raya dengan takbir raya. Orang pergi kata dia ini Islam. Sebab ini Islam bagi makan pada anjing. Nah, statement bangga. Ini Islam sebab bagi makan pada anjing. Ini Islam ke mana aku tak tahu. Bagi makan pada anjing ni sifat mulia tau. Bagi makan pada anjing ni sifat mulia. Nabi Muhammad SAW pernah sebut, Allah Ta'ala ampun dosa seorang pelacur sebab bagi makan pada anjing, bagi minum pada anjing. Lepas tu yang Jakim tu cakap, Jakim pun tak reti. Jakim tak mengaji. Susah Jabatan Kekeliruan Islam Malaysia. Bukan kepahaman, Jabatan Kekeliruan Islam Malaysia. Dia tu kata najis. Syekh, najis tu soal lain, bagi makan soal lain. Dua benda berbeza tu. Dua benda berbeza. Pegang najis tak sebenarnya haram. Pegang najis ni tak haram. Kalau pegang najis haram, masa berak tak haram. Masa berak tak haram. Tak haram. Najis tu najis anjing tu. Yang kata najis badan, LU, semua najis itu mazhab Syafi'i je. Mazhab dia tak najis. Buka kitab mazhab Maliki, buka kitab mazhab Hanafi. LU dia kalau mazhab Hanafi tu, LU je najis, badan anjing tak najis. Naik atas masjid ni, sebelum tu peluk anjing. Lepas tu naik atas masjid semayang pun. Mazhab Hanafi sah, tak ada apa pun. Buka kitab mazhab Maliki, kata LU pun tak najis. Yang tu Nabi suruh basuh 7 kali. Basuh tu suruh. Suruh ni ada 2, wajib ke sunat. Suruh Hanafi tu suruh sunat, bukan wajib. Mazhab Maliki lagi hebat. Orang Malaysia mental block. Dia bodoh, lepas tu mula nak membodohkan orang. Itu masalah mereka Malaysia. Tak masalah nak cakap ni. Nak cerita ni sebab anda rasa orang Malaysia ni teruk sangat pekor. Pekor orang Malaysia bila sebut anjing ni dia rasa lain. Walaupun mazhab Syafi'i kata anjing dengan najis, memberi makan kepada anjing adalah sifat mulia. Ingat situ kan? Jadi kalau kita bagi makan pada anjing, berbuka puasa sekali dengan anjing, dekat mana elemen ini Islam anda tak faham? Kat mana elemen ini Islam tak faham? Anda tak
lari pula kepada tu. Anak ni tangkap satu hal lah. Anak tak pernah setuju kat tangkap. Anak benda tu bukan isu. Yang anak tak setuju pergi gari. Kawan tu bukan penjenayah. Kawan tu bukan merupah. Dia bukan nak lari pun. Yang kau pergi gari pun. Masalah orang bukan Islam tengok. Masalah orang bukan Islam tengok. Oh macam ni Islam. Kadang pun nama Islam. Dia buat satu tindakan ni. Jakim. Minta maaf lah. Aku ni tak jakim lah pula kat sini. Minta maaf lah semua. Anak kadang-kadang anak confuse tau. Jabatan agama Islam ni dia bukan nak membaikkan imej Islam. Jabatan agama Islam ni dia bukan nak pamerkan imej Islam yang baik kepada manusia. Dia melakukan tindakan yang memburukkan lagi gambaran manusia terhadap Islam. Rosak Islam tau. Orang yang nak dekat-dekat dengan Islam jadi tak nak berislam sebab tindakan-tindakan daripada jabatan agama Islam. Tindakan daripada jabatan kepahaman Islam. Sebab tu nak kata bukan jabatan kepahaman Islam, jabatan kekeliruan Islam Malaysia. Kita tengok lagi tak reti, lagi keliru Islam. Tak maaf lah saya cakap ni kan. Anda tak boleh macam ni gerak. Gerak sikit lah. Baru ni jabatan agama Islam bagi anak. Isu apa? Isu dah ikroha. Tidak ada pasangan di dalam agama. Dia kata kita ni buat statement tidak ada pasangan dalam agama seakan-akan mengizinkan kepada orang ni keluar daripada agama. Bagi anak pergi, aku boleh apa pergi. Mari 5 orang jabatan mufti nak beradab mana seorang. Aku tak mengalah dengan aku. Aku mari tu rumah kitab. Itu tunjuk kitab mana yang kata cerita ayat ni boleh bukan. Tak boleh tunjuk pula. Mufti pula pergi. Masalah apa kan? Dengan cerita Syekh. Kadang-kadang jabatan agama Islam dia tak mempamerkan kebaikan untuk Islam. Bahkan kadang-kadang imej Islam jadi buruk kerana orang agama juga. Jangan. Kita dekat Malaysia ni kita kena ingat. Kita bilangan orang Islam orang bukan Islam sama banyak ya. Bila kita melakukan imej buruk Islam, orang bukan Islam tengok makin jauh. Kalau kita sama-sama Islam ni buat, boleh tahan lagi Syekh. Kita buat tindakan yang memburukkan imej Islam di hadapan orang Islam, tahan lagi. Boleh tahan lagi. Boleh tahan lah. Walaupun tak boleh sebenarnya. Tapi boleh lah tahan sikit. Sebab orang tu dah Islam. Dia pun faham orang ni bukan Islam ni. Orang bukan Islam dia bukan bila macam tu. Kadang-kadang dia tolak Islam tu bukan kerana dia tolak Islam tu. Sebab dia tengok orang Islam. Oh yang ni dia tak Islam kot. Dia kata macam tu. Anak cerita dia banyak Islam berlaku. Anak pernah jumpa seorang budak Sabah masuk Islam daripada Kristian. Anak pergi tanya soalan dekat dia. Kenapa masuk Islam? Dia kata, Ustaz, kalau tengok orang Islam memang saya tak nak masuk Islam. Kalau tengok orang Islam memang saya tak mau masuk Islam. Lebih-lebih lagi tengok orang Islam, orang Islam lain lagi tak mau. Tapi tak jadi cerita. Pergi semak seorang Ustaz, dia kata. Ustaz tu pergi klasifikasi baru dia clear. Ustaz dia kata yang tu orang Islam lain. Orang Islam lain. Oh dia fikir balik. Bila dia fikir tu, baru dia tahu apa Islam tu agama baik. Dia pergi belajar Quran, belajar hadis. Dia tolak tepi. Ini orang Islam lain. Baru tu Islam. Maksudnya sebelum tu dia menilai Islam itu dengan tindakan orang Islam. Dia menilai Islam tu apa yang Jakim nak buat. Dia menilai Islam tu apa yang jabatan agama Islam nak buat. Bila jabatan agama Islam buat tindakan yang merosakkan imej Islam, sebab tu orang tak nak masuk Islam. Sebab tu orang Islam dia hidup pun tinggalkan Islam. Yang kita dipatut kena jaga imej Islam. Sebab apa? Sebab nama pun jabatan agama Islam. Kalau tak nak jaga imej Islam, jangan guna nama Islam, guna nama lain. Jabatan agama cukup. Buat agama apa? Hindu ke Buddha apa je lah. Kan? Kalau kau tak nak jaga imej Islam lah. Tapi kalau dah ubah nama jabatan agama Islam, jabatan kewajiban Islam, jaga imej Islam. Kalau tak, jangan ubah. Rosak nama Islam. Ingat situ kan? InsyaAllah. Tapi perhatianlah, anak sebut ni sebagai orang Islam, kita bertanggungjawab jaga imej Islam. Gitu, insyaAllah. Cubalah isu-isu macam ni kan. Malaysia ni problem tau. Pekom Malaysia ni masalah. Berlaku dekat Johor baru ni. Ada satu meditasi surau. Datang geng muda mari semayang dalam tu. Kita pergi marah sampai kita nak pergi runtuhkan surau tu. Orang tanya dah, macam mana Ustaz? Jawapan anda senang. Itu tandanya surau tu tak hidup. Tu jawapan dia. Kalau surau tu hidup, budak tu tak sempat orang masuk kantung lah. Dah makan penyebut dulu gitu. Sepak perbahan. Surau aku ni kan. Ni boleh masuk kantung, boleh umur. Dia boleh duduk ramai-ramai semayang sama-sama dia dalam surau tu kan. Itu tanda di surau tu tak hidup. Itu bukan salah budak, itu salah orang Islam. Nampak? Salah siapa? Oh hidup gaduh dengan budak. Tiba-tiba ketua budak awak keluar statement. Dia kata
kau budak tu lagi baik pula statement daripada kita orang Islam. Orang Islam kau ada ni budak ni mau hidup Islam. Padahal kau malah pergi sorang. Malah pergi sorang salah korang. Orang pergi sokong lah orang Islam ni. Tunggu lah. Itu satu hal. Oh tak boleh dah sorang ni ada masalah. Untuk ke sorang? Untuk apa? Untuk apa? Salah kiblat. Betulkan kiblat dah. Masalah tu. Dekat Selangor ni banyak tau surau-surau yang salah kiblat. Dekat Subang Perdana tu ada sebuah surau kiblat salah. Semayang 4-5 tahun dah salah kiblat. Last kali baru tahu salah kiblat salah. Betul lah, betul sah. Tak ada apa pun. Zaman Nabi kan zaman Nabi ada masjid qiblatain, 2 kiblat. Takkan itu kalau nak fikir. Tapi Malaysia ni lah fiqh masalah betul pula. Aku tak kerti nak cakap lah. Sakit jiwa dia fikir fiqh orang Malaysia. Payahlah. Suruh mengaji tak mau. Lepas tu menyusah orang. Masalah kan. Orang suruh mengaji ni, kita belajar Quran, kita baca hadis. Tengok Islam cara Nabi. Jangan nak ikut Islam cara orang Melayu. Islam cara Nabi simple, senang. Tak menyusahkan orang. Yang tu susah-susah ni, faham Islam, ikut Melayu. Sentimen Melayu. Susah, buat. Dia pakai Islam ini. Islam Nabi SAW. Senang insya-Allah. Aman damai. Selesa insya-Allah. Gitu. Insya-Allah. Kau merepek ni, bagi tahu. Ngepek ustaz. Dia dah kau merepek. Nak bagi tahu bukan. Bagi tahu pakai fikirlah. Kita orang Islam ni kena fikir betul. Biar Islam kita ni Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Gitu. Minta maaf. Maaf bukan aku mesti. Kan insya-Allah. Baik, tak apalah. Jadi Allah Taala bagi kita nyawa. Bila Allah Taala bagi nyawa kata Allah Taala summa yumitukum, kemudian Allah Taala matikan kita balik. Kenapa Allah Taala matikan kita balik ni? Daripada ada nyawa kemudian tidak ada nyawa. Daripada kita dikenyang jadi lapar. Daripada kita senang jadi susah. Kenapa Allah Taala buat? Inilah proses. Inilah proses Hidup kita ni tak boleh lari daripada proses. Kita bangun pagi datang masjid contoh. Kalau hari lain daripada hari cuti, kita akan pergi ofis bagi contoh. Duduk ke ofis sampai waktu pukul 12 baru pergi makan. Ada separuh-separuh ofis ada kerja suruh. Lepas tu sambung balik kerja. Lepas tu balik kerja, pergi masjid. Pusingan hidup. Ini proses. Kalau hari cuti pula, pagi dengan kuliah subuh. Lepas kuliah subuh, pergi kat kedai mamak mana-mana, repot ofis canai. Sembang pun sampai pukul 10. Balik rumah. Lepas tu sembang dengan anak bini lah, apalah. Itu proses pusingan hidup. Rupa-rupa proses hidup yang kita cerita itu kerangkeng kecil dari lagi besar. Apa kerangkeng besar? Hidup, mati. Itu proses. Ini pusingan hidup. Bukan sekadar mati. Ada lagi bagi hidup pula. Alam kubur lagi. Dah ada bagi mati. Dalam kubur ada satu alam. Alam kubur. Ja'akan malakani. Fayaqmudani. Fayus'alani. Ma rabbuka. Wa man nabiyyuka. Wa ma qiblatuka. Kubur keluar kubur. Orang pun dah balik. Datanglah malaikat orang. Seorang duduk kat kepala. Seorang lagi kat kaki. Dia duduk kat kita. Dia tanya. Ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Dia tanya soalan. Masa tu bukan lidah lagi jawab. Kalau lidah jawab, dia boleh doya buruk. Hang pukul lah tak mana hang suka. Dia boleh jawab macam tu. Itu kalau lidah. Tapi itu bukan lidah. Yang cakap hari itu apa dia? Tangan cakap. Amalan cakap. Al-jawab malah tengok ala afwahim. Wa tukallimuna aydihim. Wa tushhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini Allah Taala kunci mulut manusia. Tangan cakap, kaki jadi saksi. Ni cakap. Maknanya nak doya buruk pun tak boleh tahu. Alam kubur. Alam kubur tu boleh jawab. Aman. Kubur itu raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Kalau tak jawab, faqratun min hufarin nar, salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Lingkup langkau ke situ. Pelan tidak. Tunggu lu kena azab ataupun teronok dalam kubur tu sampai satu alam lain pula. Itu alam barzakh. Datang malaikat ketiup sangka dia. Habis bakal mati. Tiup pula bakal hidup pula. Lepas tu datang ramai-ramai pergi ke satu tempat pada mahsyar. Banyak cerita lah. Sampailah masuk ke satu alam namanya alam syurga dan satu lagi alam namanya alam neraka. Ini cerita proses kehidupan yang memang sengaja Allah Taala buat. Summa yumitukum summa yuhyikum. Dia bagi hidup kita balik tu alam lain tu. Summa ilaihi turja'un. Dan kita semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dia pergi cerita nikmat-nikmat ni. Dia cerita nikmat-nikmat ni. Nombor satu, bila kita dengar tu, kita akan fikir, aku tidak sewajarnya kufurkan Allah. Yang kedua dia, kita akan fikir, hai nak jumpa dengan Allah dalam keadaan tak ada amal, takut.
Dan juga wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an, ya Allah yang kami rezekikan kepada kami ilmu yang beri manfaat, wa amalan salihan taqabbalan, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah yang kami berikan kepada kami kehidupan kami ini baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.